Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Nasir bin Selamat dan Dr. Rushdah Hilma binti Muhammad selaku pensyarah bagi subjek Ergonomik SKPX 3153. Saya, Muhammad Azharul Ashraf bin Abdul Jalil, nombor metrik GB03744 dan Muhammad Arif Zain bin Muhammad, nombor metrik GB03633 akan membentangkan topik tekanan pekerjaan dan ergonomik. Menurut Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) telah mendefinisikan tekanan adalah tindak balas yang berbahaya ke atas fizikal dan emosi yang wujud apabila keperluan pekerjaan tidak selaras dengan keupayaan, sumber ataupun kehendak pekerja. Tekanan turut dirujuk kepada tindak balas fizikal, mental dan emosi ke atas individu yang menegangkan serta mengganggu keadaan stabil seseorang individu tersebut. Ianya juga merupakan respon individu terhadap tekanan yang boleh mengganggu aspek psikologikal serta tingkah laku. Definisi tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan adalah tekanan psikologikal yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Tekanan pekerjaan sering kali disebabkan oleh tekanan yang tidak sesuai dengan pengetahuan, kemahiran atau harapan seseorang. Tekanan kerja boleh meningkat apabila beban kerja berlebihan atau terlalu rendah. Definisi ergonomik. Ergonomik adalah sains yang diaplikasikan untuk menyesuaikan sesuatu pekerjaan dengan pekerja dan bukannya berusaha menjadikan pekerja itu sesuai dengan pekerjaan. Ia menumpukan pada merancang stesen kerja, alat atau proses kerja demi keselamatan, kecekapan dan keselesaan. Ergonomik juga bertujuan untuk mengurangkan tekanan, keletihan dan kecederaan serta meningkatkan keselesaan, produktiviti, kepuasan kerja dan keselamatan di tempat kerja. Ini kerana kecederaan di tempat kerja tidak dapat dielakkan dan pekerjaan yang baik dirancang dengan baik boleh mengurangkan risiko tekanan atau kecederaan di tempat kerja. Teori dan model tekanan. Tekanan di tempat kerja terhasil daripada interaksi kompleks antara sistem besar pemberi ubah yang saling berkaitan. Terdapat satu teori dan dua model tekanan yang biasa digunakan untuk mengkaji. Teori transaksional tekanan ataupun dikenali sebagai TST kerap digunakan bagi menerangkan tekanan di tempat kerja. Teori ini menerangkan proses kognitif sebagai langkah dalam menangani tekanan di tempat kerja secara dinamik. Model tekanan ataupun stress model digunakan untuk membezakan tekanan yang wujud disebabkan tekanan kerja ataupun reaksi individu itu sendiri. Dan akhir sekali ialah model sumber tuntutan pekerjaan ataupun JDRM mengatakan ketegangan seseorang akibat tindak balas ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dengan sumber daya bagi memenuhi tuntutan. Tekanan kerja terjadi apabila berlaku interaksi di antara pekerja dengan persekitaran pekerja. Terdapat 6 faktor utama yang menyumbang kepada tekanan pekerjaan berlaku, iaitu keadaan kerja, beban kerja, konflik dan buli di tempat kerja, gangguan seksual di tempat kerja dan kumpulan pekerjaan. Pengkaji juga mengatakan bahawa keadaan kerja yang menyebabkan tekanan pekerjaan boleh berlaku dan perancangan semula pekerjaan adalah kaedah utama untuk menyelesaikannya. Bebanan kerja yang berlebihan akan mendorong pekerja menjadi tertekan dan seterusnya menjadi pencetus kepada tekanan pekerjaan. Konflik dan budaya membuli di tempat kerja antara kelakuan yang negatif yang sering kali dialami oleh pekerja dan menyebabkan tekanan boleh berlaku. Wanita lebih terdedah kepada gangguan seksual semasa bekerja, terutama mereka yang bekerja dalam sektor pekerjaan yang didominasi oleh kaum lelaki. Sebagai contoh, pekerja offshore, pemandu teksi, pemandu bas dan sebagainya. Faktor ketidakseimbangan kerja dan kumpulan kerja juga turut memberi kesan yang negatif kepada pekerja dan menjejaskan prestasi sektor organisasi tersebut. Saya, Muhammad Azharul Ashraf bin Abdul Jalil, nombor metrik GB03744 akan menerangkan mengenai tanda dan gejala bagi tekanan pekerjaan. Berikut merupakan antara tanda-tanda apabila seseorang pekerja mengalami tekanan pekerjaan seperti keresahan atau anxiety, kemurungan, mudah marah, kehilangan minat dalam pekerjaan, mengalami masalah tidur, keletihan, masalah untuk menumpukan perhatian, ketegangan otot, sakit kepala, pengasingan sosial, kehilangan dorongan seks dan penggunaan alkohol atau ubat yang berlebihan. Seterusnya, kita beralih pula kepada langkah pencegahan atau intervensi tekanan pekerjaan. NIOSH mewujudkan beberapa garis panduan umum mengenai perubahan organisasi untuk mencegah tekanan pekerjaan. Di peringkat organisasi, pastikan beban kerja sesuai dengan kemampuan dan sumber daya pekerja. Mereka bentuk pekerjaan untuk memberi makna, rangsangan dan peluang bagi pekerja untuk menggunakan kemahiran mereka. Tentukan peranan dan tanggungjawab pekerja dengan jelas. Untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja, pengurus dapat memantau beban kerja yang diberikan kepada pekerja. Semasa mereka dilatih, mereka harus memastikan pekerja memahami dan diberitahu tentang kesedaran tekanan pekerjaan. Beri pekerja peluang untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan dan juga tindakan yang mempengaruhi pekerjaan mereka.
Bagi peringkat individu pula, sebilangan besar pendekatan pengurusan tekanan memberi tumpuan kepada percubaan individu untuk mengajar dan membentuk kemahiran mengatasi, iaitu coping skills atau pengurangan tekanan di tempat kerja. Topi terakhir untuk pematangan ini adalah stesen kerja ergonomik. Stesen kerja ergonomik merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi tekanan pekerjaan. Stesen kerja ergonomik terdiri daripada 4 faktor, iaitu faktor manusia, ruang, mesin dan persekitaran. Bagi faktor manusia, ia meliputi aspek kedudukan tubuh badan dan juga kesihatan. Kedudukan tubuh badan semasa menjalankan tugas adalah pemboleh ubah yang sangat penting dalam kesihatan pekerjaan. Ia dipengaruhi oleh ruang kerja, jenis kerja dan ciri antropometri pekerja itu sendiri. Kesihatan pula merupakan keselesaan yang dirasa oleh pekerja akan memberi impak yang positif terhadap kesihatan keseluruhan, sama ada dari segi fisiologi, psikologi dan tingkah laku pekerja tersebut. Bagi faktor ruang, ia meliputi aspek kerusi atau tempat duduk pekerja dan ruang atau susun atau perabot. Kerusi memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselesaan sesebuah stesen kerja. Kerusi yang bersifat ergonomik mempengaruhi prestasi kerja seseorang itu dalam mengelakkan ketegangan dan keletihan. Susunan ruang kerja tradisional tidak lagi sesuai dengan persekitaran kerja yang moden. Reka bentuk ruang kerja merujuk kepada persepsi pekerja terhadap ketinggian ruang kerja, skrin monitor, tempat letak kaki dan tangan serta lain-lain yang berkaitan dengan kedudukan peralatan pejabat. Untuk faktor mesin pula, ia meliputi aspek kesesuaian peralatan dan penyelenggaraan. Kesesuaian peralatan dengan individu atau pekerja memberi kelebihan bahawa peralatan dapat memeksimumkan prestasi sumber manusia dengan menjadikan tugas lebih ringan, mudah dan kurang tekanan. Penyelenggaraan adalah aktiviti yang melibatkan pemeriksaan secara berkala oleh sesebuah organisasi demi pematuhan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan memberi latihan seperti user training yang secukupnya kepada pekerja yang terlibat dengan mesin tersebut. Faktor yang terakhir adalah persekitaran. Faktor persekitaran merupakan faktor yang terdiri daripada aspek pencahayaan, pengudaraan, sistem akustik atau sistem bunyi serta masa bekerja seperti waktu kerja shift dan kerja lebih masa.